Assalamualaikum, saya sejahtera. Nama saya Madinah dari DKM 6A. Saya akan membentangkan slide latihan industri selama saya LI di Hospital Columbia. Okey, latihan industri di Hospital Columbia Semban 2. Okey, pengenalan latihan industri. Latihan yang perlu dijalankan bagi setiap tugas yang diberi perlu diselesaikan dengan sebaik mungkin dalam industri tersebut. Sentiasa melakukan kerja dengan sebaik mungkin, ikut peraturan organisasi, buat kerja ikut arahan, jangan bertindak melulu, sentiasa ikut safety yang diberi oleh organisasi. Okey, contoh safety yang saya buat masa masuk ke bilik elektrikal, perlu memakai kasut safety boot, dan juga kalau nak on switch untuk blackout, kita orang akan diorang mengajar untuk gunakan test pen, dan cara nak on switch dengan betul lah, sebab tenaga elektrikal dekat kawasan tersebut sangat kuat. So dia lah kalau nak masuk dalam bilik elektrikal yang berbahaya, yang kalau korang boleh tengok masa dekat tempat-tempat yang ditulis kawasan berbahaya TMB, saya masuk di dalam tu. Dalam tu kalau boleh tengok ada bahagian yang elektrikal yang sangat kuat. So dalam tu kita orang tidak boleh duduk lama lah. Kalau paling lama pun 10 minit je, lepas tu kena keluar. Kalau tak, dia akan kena ada radiation yang akan berlaku terhadap badan lah. Organisasi Syarikat Columbia Hospital. Okey, latar belakang penubuhan organisasi. Okey, Columbia Asia ni mempunyai 14 cawangan kat dalam Malaysia, 3 dekat Vietnam, 5 dekat fasilitas di Indonesia. So Columbia ni ada kat Asia Tenggara pada 1996. Columbia Asia di Asia Tenggara yang merangkumi Malaysia, Vietnam dan Indonesia dengan 19 kemudahan perubatan. Okay, kat Columbia ni di hospital dia bersaiz besar. Paling tinggi hospital Columbia hanya mempunyai 2 tingkat. So dia kawasan dia tidak berapa luas. So dia orang akan buat hospital ni dekat bahagian perumahan untuk memudahkan untuk pesakit datang. Okey. Perkhidmatan perubatan dalam Hospital Columbia, dia orang ada buat pembedahan umum, pediatrik, obstetrik dan ginekologi, ortopedik dan perubatan dalaman lah untuk pesakit dekat situ. So macam kita orang ni macam jaga kawasan tu, bahagian elektrikal, bahagian macam peralatan, macam mari diorang rosak ke, macam lampu tiba-tiba terpadam. Kalau lampu rosak, kita orang akan datang untuk repair lah untuk bahagian kita orang. So yang ni adalah untuk latar belakang organisasi. Okay. Aktiviti organisasi. So sebelum kita orang buat kerja, kita orang akan dapatlah work order daripada syarikat. So ni ialah salah satu prosedur. Okay, kita orang kena membaiki loker, laki lampu, penghawa dingin rosak. So tu macam servis-servis yang kita orang buat. So kalau macam ada warranty, macam TV rosak, so kita orang, kalau dia ada warranty lagi, diorang akan panggil orang yang untuk ganti TV tu atau repair balik lah, sebab mengikut warranty yang diorang bagi. Okey, untuk hala tuju organisasi, a passion for the making people better. Hasrat untuk menjadikan orang yang lebih baik. Passion. So hospital ni dia untuk orang, dia akan pastikan pesakit dia sihat, daripada sihat, selesa. Lepas tu orang pun akan rasa senang lah. So dia punya motto ialah buat a passion for making people better. So buatkan orang hasrat untuk menjadikan orang tu lebih baik dan lebih sihat dalam perubatan kat tempat diorang lah. So ini carta organisasi untuk
Hospital Columbia, tapi dalam bidang saya sendiri dalam support service. So kat Columbia Hospital ni, dalam support service tu ada satu manager support service. So dia ada seorang chargeman dan ada 4 technician. Sebenarnya ada lagi 2 technician. Yang lagi 2 technician tu dia bahagian bioteknologi punya. So bahagian peralatan untuk bio lah, macam bahagian peralatan X-ray, peralatan untuk guna pesakit yang cek jantung tu. So dorang lah punya ni. So saya punya bahagian adalah untuk bahagian electrical, bahagian aircon, bahagian barang-barang elektrik, bahagian mesin, bahagian gas. Tu bahagian saya lah. Okey. Ringkasan aktiviti latihan industri. Okey, dekat tempat saya ni ada 2 jenis work order. Satu ialah normal dan satu juga urgent. Okey. Kerja normal ni kerja yang boleh dilakukan bila-bila masa selepas menyimpan kerja yang urgent. Tidak melibatkan pesakit dan orang ramai. Kerja yang mudah dan tempoh yang tidak lama mengikut kerosakan. Okey, kalau kerja urgent ni kerja yang perlu disegerakan dan perlu tinggalkan kerja yang lain. Kerja yang melibatkan pesakit keadaan sekitar. So urgent ni memang diperlukan membuat secepat mungkin lah. Mungkin akan kerjakan kerja yang normal dan akan pergi ke kerja yang urgent. Okay, kerja yang mudah tapi juga sukar kerana perlu cari puncanya. Kadang kerja urgent ni kadang ada yang susah juga sebab ada masalah-masalah yang yang perlu diingini. So kadang kalau dalam satu bilik tu macam elektrikal rosak ke atau aircon rosak ke, so pesakit tidak akan dibenarkan masuk dalam bilik tu lah. So untuk pengambilan data harian, okay, so data yang kita orang ambil untuk sentiasa benda tu berfungsi dan tak habis. Okay, macam kita orang akan ambil lah data untuk gas oksigen, neutral oxide punya gas, medical gas. Lepas tu bacaan tenaga elektrik untuk kejadian apa-apa yang berlaku. So kita orang dapat diingin lah dekat bacaan tenaga elektrik tu, kita orang tahulah berapa dia punya hertz, jangan ada terlebih ke terkurang. Okay. So dekat penghawa kita orang akan ada ambil data untuk penghawa dingin sebab ada tempat yang kalau dia tak boleh panas. Kalau dia panas, mesin tu akan rosak. So kadang tu mesin tu harga dia sampai berjuta-juta. So dia orang mesin tu tak boleh panas, so dia kena sejuk je. So aircon ni kena check lah dekat situ. Dan sentiasa kena buat pembersihan aircon lah. So kita orang ada juga buat ambil data untuk compressor pump sebab pump ni kalau rosak dia macam dia tak boleh supplykan gas-gas yang lain. So pump ni benda yang penting lah. Kadang orang guna untuk bahagian penyedutan, bahagian resdung atau ada masalah asma ke, dia orang akan pakai kompresor pump ni punya ni lah. So CCTV ni pun CCTV ni kita orang cek juga sebab kadang-kadang kala CCTV ni ada yang rosak. So kat Columbia ni dia macam tak ada tempat yang untuk spesifik untuk CCTV. So CCTV ni akan berada dekat bahagian yang ni lah, bahagian tempat yang ada ruang untuk CCTV tu nak diletakkan lah. CCTV punya computerized ni selalu kena check supaya tidak ada apa-apa masalah berlaku kerosakan. So kalau ada rosak kena check lah untuk kalau apa-apa berlaku tak ada apa-apa, boleh dicarilah puncanya. So safety dekat situ saya pernah cerita safety. So safety dia kena selalu pakai safety boot, seluar kena panjang, ikut polisi safety pada setiap bilik, guna peralatan yang betul dalam buat kerja, sentiasa ikut arahan. Okay, tugas-tugas yang diberi, kerja seperti betulkan katil TV, saya macam cakap tadi. Lepas tu rosak, masalah pipe tersumbat, lampu yang rosak. Lepas tu ada masalah yang lain tu, kita orang yang ikut work order yang dilakukan, ikut tahap normal atau urgent. Okay, salah satu kerja dari work order
Okey. Ada remote katalog. Kita orang saya pernah repair remote katalog rosak. Okey, ada try pasang gambar pakai drill. Lepas tu ada tukar lampu yang terbakar. So, kod kuning ni juga untuk kalau ada kes-kes kecemasan macam bencana besar macam accident besar-besaran atau ada letupan dalam kilang lah. So, kat sini ada contoh kod kuning yang kita orang buat dekat hospital. So, kod kuning ni kita orang adalah buat berlakon untuk persediaan lah. Untuk persediaan dan bagi staff-staff untuk apabila berlaku kejadian tersebut, diorang dapat handle. So, setiap kod-kod tersebut diorang akan handle sendiri supaya tidak akan ada apa-apa berlaku macam tidak tahu apa-apa nak buat masa tu. So diorang buat setiap tahun siapkan ada satu kali untuk setiap kod yang akan diorang buat. Sekian, terima kasih.